Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera everyone. Alright, so jom kita terus pergi kepada subtopik 4.5 elemen in group 17. Okay, macam biasa kena tahulah kenapa elemen-elemen ni berada dalam group 17. Disebabkan apa? Sebabkan valence elektron untuk elemen dalam group 17 ni ada 7. Okay. And then teacher akan tunjuk predictable kat mana kita nak cari group 17 ni. Okay, group 17 berada di sebelah group 18 yang ini sebelah. And then berada pada belah paling kanan bersebelahan dengan group 18. Okay, so nama untuk group 17 ni adalah halogen. Halogen group lah kita panggil. And then dia exist as a diatomic molecule. Diatomic molecule maknanya kena tulis Cl2 untuk group 17. F2, okay. Di ni bermaksud dua lah. Okay, then next is group 17 consists of fluorine, bromine, iodine, astatine and tennessine. Tennessine ni adalah satu elemen yang baru dijumpai oleh saintis. Alright, so pergi kepada uses dia. Uses dia ni mungkin most of you pernah pakai, pernah guna kan. And then yang pertama ni contohnya chlorine. So chlorine ni dalam berada di dalam peluntur sebab klorin ni sifat dia bleaching agent, dia boleh melunturkan. Contohnya kita letak baju dalam kita letak klorok atas baju, so klorok tu boleh melunturkan warna. Okey, dalam klorok tu ada klorin. Okey. Alright, so bromine ada dalam fire extinguisher and iodine ni mungkin awak pernah guna apply kat skin tu kalau ada cedera ataupun terluka, sebabnya iodine ni dia boleh bertindak sebagai pembasmi kuman, disinfectant. Alright. Okay, ini yang dah mungkin pelajar dah tahu dah. The outermost shell and valence shell yang paling luar tu untuk group 17 consists of 7 valence electron. So tengok kat sini electron arrangement dia, kita tengok yang paling last sekali dia ada 7 valence electron. Alright, so pergi kepada physical properties of element, macam group 1, group 18 pun kita bercakap tentang physical properties lah. Benda yang kita boleh lihat, benda yang kita boleh observe kan. Halogen group exists as diatomic molecules. Macam inilah cara kita nak tulis chemical formula dia, because of they are non-metals. And then they have low melting and boiling point, insulator of electricity and poor conductor of heat. Ni berkait rapat dengan properties dia as a non-metals. Okay, then next kita nak pergi kepada perbandingan antara elemen-elemen yang ada dalam group 17 ni. So when going down the group, kita tengok daripada mana ke mana. Daripada fluorine pergi kepada tennessine tu, kita dapati ada perubahan physical state. So state tu kita dah belajar dalam chapter 2. Ada solid, liquid and gas. Okay, so dari segi observationsnya, fluorine dengan chlorine ni dalam bentuk gases. Turun lagi kita akan jumpa bromine dalam bentuk liquid. And then next is iodine dalam bentuk solid. And then bukan itu sahaja, perubahan color pula juga dapat dilihat when going down the group. It become darker. And then apa yang darker tu? So contohnya fluorine, mula-mula pale yellow, turun sikit greenish yellow. So chlorine ni famous banyak kali akan jumpa nanti. So ingatlah warna dia greenish yellow. And followed by bromine, reddish brown. Bromine pun akan jumpa juga tapi tak sekerap chlorine lah. Chlorine kita akan selalu jumpa nanti. And then iodine, purplish black solid. Okay, bila bercakap next is melting point and boiling point increase. So ingat sepanjang kita belajar group ni, yang increase melting point and boiling point group 17 yang sekarang kita belajar ni, dan juga yang kita dah belajar awal-awal tu iaitu group 18. Okay, kedua-dua group ni melting point and boiling point increases when going down the group. Hanya group 1 sahaja yang decrease. Teacher dah explain dalam video sebelum ni kan. So melting point and boiling point, kat sini melting point and boiling point. Mana pen? Boiling point adalah berkait dengan perubahan fasa daripada solid ke liquid ke
gas. So melting point adalah daripada fasa solid nak pergi ke liquid, ya, melting point. And then liquid nak pergi ke gas adalah fasa untuk boiling point lah. So kalau kita lukis balik solid ni, dia sangatlah rapat. Liquid pula dia ada contact tapi ada yang space sikit, ada contact sikit. Okay. Kalau gas dah tak ada contact dah, means that forces dia pun dah tak ada sangat lah. Okay. Bila pergi pada solid, force of attraction dia sangat kuat. So, untuk kita putuskan ikatan dia, kita perlukan heat, energy to overcome the forces. Alright, sama juga yang ini. Kita perlukan heat untuk kita putuskan ikatan tu. Kita perlukan heat, energy. Itulah melting point and boiling point. So, bila kita nak tengok melting point and boiling point, kita kena buat perbandingan dia. Kita kena tengok forces tu berlaku antara elemen-elemen yang sama. Contohnya, kita pergi kepada fluorine lah. Fluorine dulu. Okay, dalam satu kawasan, satu container lah contohnya, ada fluorine. So, fluorine ni, teacher buat valence electron dia ada 2, dia ada 9 kan? So, 2, 7. 2 valence shell lah. Okay, ini pun ada banyak lah. Ini contoh yang teacher bagilah. Okay, so setiap tu ada 7 valence electron. Elektron ni boleh berada di mana-mana sahaja sebab dia bergerak freely. Okay, so force of attractions yang kita kenali sebagai van der Waals forces akan berlaku dengan kawasan yang negatif dengan positif. Contoh kat sini. Ini negatif, elektron berada kat sini, so dia negatif lah. Tengok kat sini. So dia lebih kepada positif untuk fluorine yang itu. So attractions dia, attraction van der Waals forces dia untuk pegang atom sesama dia tu agak kuat lah. Ni. Forces dengan nucleus pergi ke valence, lepas tu pergi ke valence elektron yang satu lagi pun. Tu dia cara dia pegang. So dia nak pegang tu menggunakan van der Waals forces. So inilah yang kita nak putuskan menggunakan heat energy. So pergi lagi, turun lagi bawah kita akan jumpa chlorine kan. So chlorine sudah ada berapa tadi? 17 valence electron. 17 proton number, so dia akan jadi 287. So chlorine ada 3. Okay, chlorine ada 3. So lagi banyak elektron yang dia ada. So forces dia antara ni pun ada chlorine jugalah. Okay. So forces, van der Waals forces dia semakin turun semakin kuat ikatan van der Waals forces. Dia pegang antara satu sama lain ni. Chlorine ni kan ada dalam ni, semua ada chlorine. So lagi kuat ikatan antara mereka tu, bonding antara mereka tu. So kita memerlukan heat energy yang lebih banyak compared to fluorine. Dia strong juga tapi tak sekuat Cl. Cl lagi kuat. When going down the group, the melting and boiling point increases because of more heat energy needed to putuskan, to overcome the forces. Van der Waals forces itulah force of attractions. Begitulah, kena faham kena rajin buat research. And then yang ni ialah reason dia. Teacher explain kat sini bagaimana force of attractions tu berlaku. Okay, kalau nak buat dalam exam, buat jawapan macam ni lah. Because of the molecular size increases, the force of attractions between the molecule becomes stronger. So more heat energy is required to overcome the attractive force. Okay, ini adalah data-data yang menunjukkan apa yang teacher explain kat atas tu. Ni data-data contoh je lah kan. And then physical state dia berubah. Color pun makin darker. Melting point and boiling point tak semestinya fixed value ni. Tetapi dia mestilah menunjukkan peningkatan. And then atomic radius refer kepada atomic size, di mana size semakin besar. Okay, so boleh baca balik yang ni, boleh tengok balik yang teacher bagi dalam nota. Alright, so fokus kita adalah chemical properties of element when going down the group 17. Di mana chemical properties of group 17 ni bertentangan dengan group 1. Okay, kalau group 1, Grup 1 dan grup 17 dua-dua reaktif kan. Tapi bezanya grup 1 dia suka menderma elektron. Dia derma elektron Manakala untuk grup 17, kita tengok kat sini kat mana. Yang ini
dia donate, group 1 dia donate 1 electron, dia sebab tu dia bercharge plus 1. Kalau group 17, dia ada 7 valence electron, so dia perlukan lagi satu sahaja untuk jadi octet. So group 17, dia hanya boleh jadi octet electron arrangement, duplet tak ada. Okay, sebab dia ada 7 valence electron, dia tak mungkin jadi 2. Alright, so dia tambah 1 akan jadi 8, so dia adalah octet, dia nak achieve stable octet electron arrangement. Okay, so bila mana in chemical reactions this atom receive 1 electron, so dia akan jadi ions lah. Bila berlakunya perubahan elektron, ada penambahan elektron kan. So dia akan jadi negatif, refer kepada ayat receive, 1 ni refer kepada 1 elektron yang dia terima. So pergi kepada chemical half equations dia terbalik dengan group 1. Group 1, tengok yang ini kan, dia group 1 atom, lepas tu jadi ions, elektron ni berada pada belah kanan menunjukkan dia telah kehilangan, atom ni telah kehilangan 1 elektron. So elektron untuk half equations, group 1, elektron mesti berada pada belah kanan. So bila kita tengok dia ada belah kanan, oh dia donate elektron. So how many elektron, tengok kat sini, elektron dia tulis E sahaja kan, so satu sahaja elektron yang dia hilang ataupun donate. Kalau pergi kat group 17, atom ni menerima elektron, so makanya elektron berada pada belah kiri. So bila ada elektron ni belah kiri, kita faham dia receive. How many electron? 1 electron. So lepas dia terima sahaja elektron, dia akan jadi ions. Okay, focus on that lah. And then during a chemical reactions, atom of group 17, group 17 element will gain ataupun receive ataupun accept an electron, satu sahaja elektron, to achieve apa? Stable octet electron arrangement. Contohnya pergi pada fluorine. Fluorine lah, samalah ni. Chemical equations ni kan. Half equations ni kan. Ni. Okay, fluorine, atom terima satu elektron akan jadi ions. Okay, apa beza dia kat sini adalah electron arrangement dia 2.7, betul? And then bila dah jadi ion, dia terima satu elektron tu, dia akan jadi 2.8. Yang berbeza dengan group 1, untuk group 17, dia tak ada penambahan shell sebab elektron tu masuk kat shell yang paling luar, shell yang sama. So bila mana lukis ions, so ions dia shell yang sama tapi ada penambahan elektron kat sini. And then sama juga ada bracket lah. And then charge dia negatif. Kalau group 1, teacher tunjuk balik. Group 1 ni, daripada 2-1, dia nak buang 1 ni. Maka shell yang kat luar ni akan hilang. So bila jadi ions, dia ada pengurangan 1 shell sahajalah. So bila lukis kat sini ada 2 elektron yang ada dalam 1 shell tu lah. And then bracket pun sama juga. Tapi charge dia positif. Yang ni tak lukis pun tak apa. Alright, so sama juga chlorine. Tengok sini 287. Perlukan satu lagi elektron. Elektron datang, masuk kat sini. And then jadilah ion. Shell tak berubah pun. Tapi yang berubah hanyalah valence elektron tu jadi octet. Alright, so ni boleh tengok pada nota teacher. Benda yang sama teacher explain kat atas. Saja teacher letak. Okay, and then fokus kita terus kepada reactivity of elements. Okay, reactivity of group 17. Group 17 sama macam group 1. They are all very reactive. And then they have similar chemical properties. Chemical properties merujuk kepada yang ke atas ni. Chemical properties of group 17 adalah menerima elektron. So semua elemen dalam group 17 tu menerima kan. So that's why ayat ni cakap similar chemical properties. Tapi dari segi reactivity-nya berbeza. Ada elemen yang senang nak tarik elektron. Ada yang sangat susah nak tarik elektron, dia slow. And then next, the reactivity, that's why dia cakap kat sini, the reactivity of halogen decreases down the group. Tengok pada group 1, beza dia apa? The reactivity of alkali metal increases down the group. Dia terbalik dengan group 17. Kenapa? Okay, so the reactivity of halogen ni depends on the ability to gain 1 electron ataupun to attract 1 electron untuk masuk ke dalam shell to achieve the stable octet electron arrangement. So reactivity ni bergantung kepada susah ke senang dia nak gain 1 electron masuk dalam shell dia. Kalau group 1, reactivity group 1 ni depends kepada how easily it can lose its valence electron. Senang ke tak senang untuk dia lepaskan elektron tu. Okey, kalau group 1, atom yang senang lose elektron,
akan menjadi more reaktif. Kalau untuk group 17, atom yang easier to gain electron kita katakan dia more reaktif. So, terus kepada ayat yang boleh awak gunakan untuk explanations why the reactivity of halogen decreases. Start dengan when going down the group. Jangan tiba-tiba atomic size increases. Dari mana ke mana kan? When going down the group 17 lah, the atomic size increases. And then what happened? The outermost occupied shell of each halogen become further away from the nucleus. Macam yang teacher explain sebelum ni, bila atomic size semakin jauh, semakin besar, so dia punya distance antara nucleus nak pergi ke valence electron pun semakin jauh, further. So bila further away, so forces pun semakin become weaker. So ayat macam mana nak guna? Pakai ayat yang ini. Nuclear attraction force, yang ini boleh cancel out pakai ayat dalam kotak. The nuclear attraction force towards valence electron become weaker. Nuclear ni refer kepada nucleus. Nucleus attraction force terhadap valence electron become weaker when atomic size increases going down the group kan. So what happened as a result, it is more difficult to attract one electron into the outermost occupied shell. Susahlah dia sebab force dah makin lemah. So electron datang untuk masuk ke dalam shell tu, susah untuk ditarik masuk. Therefore, the reactivity of halogen decreases down the group. Okay, so jom kita pergi. Ni ayat yang sama boleh refer tapi pastikan yang ini refer yang inilah. Alright, teacher dah betulkan. Okay, yang ini. Tengok pada diagram dia lah. So, tengok kat sini fluorine. So, nucleus dengan valence electron dia 1 cm contoh. Cl nak pergi ke valence electron dia 2 cm. So, bromine lagi jauh kan, 3 cm. So, force of attraction fluorine lagi strong. Yang ni, Cl ni strong but weaker. Benda yang sama teacher explain dalam group 1, but weaker than Cl. Yang ni, weak dah. Forces dia antara nucleus dengan valence electron. So, bila weak kat sini, electron pun datang. So, reactivity of halogen ni bergantung kepada kebolehan dia menarik elektron kan. Sebab dia kan, tugas dia kan kena accept elektron. So, elektron pun datang. So, since forces sini lemah, so makin slow lah untuk masuk. That's why kita kata less reactive when going down the group. Ini strong forces dia sebabkan jarak dia dengan nucleus dengan valence elektron tu yang positif dengan negatif tu semakin kuat kan. So, elektron datang terus kejap je masuk terus ke dalam shell dia. So, dia more reactive. Alright. So, tarikan tu berlaku apabila disebabkan nucleus tu ada proton number yang bercharge positif, manakala elektron tu bercharge negatif. That's why dia ada forces kat situ, ada tarikan. Alright, so gantikan ayat yang ini kepada nuclear attraction force towards valence electron. Okay. Alright, so ini adalah reactions dalam group 17 yang mana kita tak buat eksperimen dia, hanya kita belajar secara teori. So group 17 boleh react dengan water, metal dan alkaline solution. Alright, jom kita tengoklah bagaimana chemical properties tu, reactivity group 17 ni. Okay, kita dah belajar reactivity akan menurun, akan semakin decrease when going down the group. So kita buktikan melalui eksperimen ni lah. Walaupun kita tak buat, kita belajar jugalah. Halogen react with water to produce 2 acid. So acid ni untuk macam mana kita nak tahu, kita pakai blue litmus paper. Okay. Alright, so dia akan menghasilkan 2 jenis acid. Satu HX, satu lagi tambah O sahaja di tengah-tengah HX. So ini adalah cara untuk kita buat chemical equations dia. X ni refer kepada group 17. So jangan risau, ayat ni apa maksud dia? Ayat ni bermaksud reversible. Dia boleh pergi ke kiri, boleh pergi ke kanan. Dia boleh bertukar. Kalau arrow yang ni, dia terus jadi produk tak boleh jadi reactant balik. Atau jangan risau yang tu, tak ditanya pun dalam soalan. Okay, chlorine. Chlorine kita tengok warna dia greenish yellow lah macam kita belajar kat atas tu. So reactions dia quickly dissolve. Sebab apa? Sebab group 17 ni ke atas tu more reaktif. Kan ikut teori kan, more reaktif. So kita dapati eksperimen menunjukkan sama macam teori. So ni less reaktif. So tengok sini, bromine jadi slowly dissolve. Ini very slowly. Alright, so yang ini hanyalah untuk menunjukkan dia produce
acid. Okay, pergi pada klorin ni, teacher nak highlight kat sini. Klorin ni bersifat dia adalah Pluto, bleaching agent. So that's why dia boleh lunturkan warna litmus paper. Pertama, blue akan tukar jadi red and then akan menjadi putih ataupun kita guna ayat bleach. Dia lunturkan litmus paper sebabkan sangat kuat ya klorin ni sebagai peluntur. Okay, and then bromine pun kadang-kadang dia jadi white, kadang-kadang taklah, tapi dia akan berubah jadi red. Alright. Okay, ini adalah chemical equation yang soalan suka tanya, boleh refer kat sini. So student boleh buat lah. Alright, so halogen react dengan metal. So biasanya kita akan guna iron. So apa-apa group 17 kita pakai X. React dengan Fe akan dapat metal halide. Alright, so contohnya Fe dapatlah ferrum bromide. Okay, so reactions pun sama. Kita burns dia and then kita dapati dia burns rapidly. Alright, so pergi kat bromine dia brightly and less vigorously. Kuranglah sebab dah jadi less reactive kan. Ini glows dimly secara malam and slowly. Okay, next ini adalah chemical equations dia. Boleh buat. Ni adalah untuk ini terbalik teacher letak. Yang untuk halide tu ada kat bawah ni. So pelajar boleh take note lah kat situ. And then satu lagi reactions adalah dengan sodium hydroxide iaitu alkaline solutions akan menghasilkan water, sodium halide dan juga sodium halide. Ini group 17 lah. Alright, so ini adalah chemical equations dia. Hafallah apa punya dia punya produk tu. Sodium iodide, sodium iodate and juga water. State tak letak pun tak apa tak perlu. Yang penting balance dan juga produk yang betul, reactor yang betul. Okay, pergi pada reactions dia, dissolve quickly. Dia proof dah. And then satu lagi dissolve slowly. And satu lagi very slowly. Okay. Ini chemical equations untuk halide tadi, metal halide tadi. Alright, so kat nota teacher ada letak word electronegatives untuk memperkenalkan saja. Electronegative ni bermaksud tendency to accept electron. Okay. Kalau fluorine dia more reactive kan? More reactive. Maksud more reactive ni bermaksud dia mudah untuk attract electron masuk dalam shell dia. So kita panggil dia more electronegative. Okay. More electronegative ni bermaksud kebolehan untuk menarik elektron, untuk menerima elektron. Kalau yang kat bawah ni less reactive, so dia adalah less electronegative. Kalau kat group 1 kita pakai electropositive. Nanti akan belajar lagi lah. So teacher perkenalkan dulu. Alright, so ini adalah summary dia yang tentang reactivity. Reactivity akan menurun bila kita going down the group. Sebabkan apa? Kita berkait dengan size dan juga jarak antara nukleus dengan valence elektron. And then kita akan kaitkan force antara nukleus dengan valence elektron tu, kita pakai nuclear attraction force towards valence electron become weaker when going down the group. That's why dia difficult to attract electron untuk masuk valence shell tu. So dia less reactive when going down the group tu lah. Okay, so that's all from me. That's all for group 17 elements. So that's all. Thank you.